produk awak yang produk tutup uban tu dah ni dah. Sama lah macam tudung cik pun ada orang ramai guna dah ni. Siapa suruh tak patent kan? Mahal lah nak patent. Ataupun proses dia complicated tak? Itulah, perlu dokumen yang banyak. Tak pasti kan. Jadi ini kita nak berikan sedikit pandangan. Ada yang kata kalau nak patentkan kita punya produk dan sebagainya, satu kos terlalu tinggi lah. Satu lagi nak kena macam proses tu susah. Last saya kata tak apalah, tak adalah orang nak tiru. Ataupun ada yang kata, alah apa salahnya berkongsi rezeki sama-sama lebih kurang. Padahal kita ni nak menjaga integriti dan imej jenama. Kali ini kita nak bincangkan bagaimanakah pentingnya hak untuk melindungi jenama yang anda wakili, sekalipun nama jenama tu kita Fariha keripik pisang ke, tetap perlu ada. Kita bersiang malam memikir macam mana nak buat produk, tiba-tiba ada orang curi pula. Okey, kita nak perkenalkan dahulu. Ini dia tetamu, Puan Yusniza Sharmila Yusof, merupakan Timbalan Ketua Pengarah Strategik dan Teknikal Perbadanan Harta Intelek Malaysia, MIPO. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Fariha, Fitri. Okey, tadi kami bincang-bincang tu kan. Mungkin ada juga pandangan ni biasa dengar kata mahal, prosesnya susah dan sebagainya. Betul. Kan. Persepsi lah. Persepsi kan. Orang-orang yang mungkin rasa macam tak yalah, malaslah nak renyah dia kata. Tapi sebelum tu kita nak bagi pemahaman dulu kenapa sebenarnya pentingnya penjenamaan ni diberikan perlindungan harta intelek. Okey. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Civitri kerana menjemput MIPO untuk berkongsi information mengenai kepentingan perlindungan harta intelek. Dia kebiasaannya dalam perniagaan ni masa mula-mula tak ada masalah. Bila tak ada orang tiru, jenama tak dikenali. Dia masalah mula timbul bila brand kita tu dah terkenal. Dan especially dengan medium penjualan sekarang menerusi social media dan sebagainya. Jadi dalam masa yang singkat semua orang boleh tahu apa brand kita kan, produk yang kita jual. Jadi dalam masa yang sama maknanya kesempatan untuk tiru tu pun senanglah. Jadi memang prosedur kita orang kata tedious lah. Ada banyak melalui beberapa proses, tapi dalam masa yang sama sebenarnya kos pendaftaran itu tak mahal. Cuma dia ada dua option. Sama ada kita boleh daftarkan sendiri ataupun kita hire lawyer lah, ataupun appointed agent daripada MIPO. Jadi itu ada professional fee sedikit. Tapi sebenarnya isu kos tu bagi saya boleh diletakkan orang kata di belakang sikitlah. Yang pentingnya kita perlu lindungi creation kita tu daripada segi undang-undang dulu. Sebab pentingnya perlindungan harta intelek ni dia memberi hak kepada owner, hak eksklusif untuk kita ambil tindakan undang-undang terhadap mana-mana pihak yang cuba meniru ataupun orang kata free ride lah terhadap apa juga kita punya produk maupun new innovation. Sebab dia ada implikasi ya. Kita tengok macam tak apalah, tak ada orang nak tiru pun. Tapi kan datang kalau bisnes kita meledak, orang pun akan ni. Tapi pernah juga kalau misalnya kalau benda yang memang dah wujud sekian lama ya, contohnya macam tapak kuda dengan sedikit katakanlah contoh inovasi. Jadi susah kita nak patentkan kerana sebab benda itu memang diguna pakai oleh semua orang. Jadi bagaimana pula dengan benda yang umum kita nak jadikan hak kita sebab dengan inovasi sikit yang kita buat. Kalau yang itu sebenarnya di bawah salah satu komponen IP iaitu patent ataupun untuk inovasi baru. Dia itu sebab kita ni nak tingkatkan daya kreativiti dan inovasi ni dia perlu sentiasa perubahan. Jadi di bawah patent tu dia ada satu perlindungan kita panggil utility patent. Maknanya dengan penambahan satu orang kata idea baru, maknanya itu you akan dapat protection kat atasnya itulah. Walaupun yang asal tadi mungkin yang contoh ladam kuda tu saya rasa macam susah sikit saya nak bagi contoh. Okey, lesi mic lah, mikrofon. Dulu kan dia ada wire kan. Jadi susah nak menyanyi, nak gerak-gerak kan. Tapi dia punya development, evolusi untuk mic tu sendiri, lepas tu dia ada wireless. Tapi still susah kan kita nak pegang satu, lepas tu sekarang dia ada cordless, lepas tu ada yang kecil macam ni. So ini adalah evolusi dalam orang kata reka cipta benda tu yang memudah cara. So setiap yang baru tu dia ada protection yang berbeza lah kepada owner yang berbeza. Satu lagi saya boleh bagi contoh adalah macam contohnya ubat lah, Panadol. Kan? Panadol ni kalau nak ikutkan protection patent dia tu dah lama kalau kat Malaysia 1917 dan tempoh perlindungan patent kalau yang baru ni dia 20 tahun saja. Tetapi dengan orang kata teknologi terkini sekarang dia dah ada Panadol soluble. Jadi teknologi yang boleh membuatkan dia soluble maknanya kita itu teknologi baru.
So maknanya itu adalah pattern yang barulah. So dia maknanya selagi mana dia kena ubah mengikut zaman kan. Betul. Betul. Okey. Kalau sekarang ni kita lihat Malaysia ni semakin ramai usahawan kecil kan menjadi usahawan segera dan sebagainya. Bagaimana melihat dengan adanya perkembangan itu dan kita melihat dengan konteks ini penjenamaan kan. Bagaimana adakah mereka juga bila kita tengok ramai mereka juga sedar bahawa perlunya buat penjenamaan ini dilindungi? Okey, kalau daripada segi kita tengok statistik lah, trend ya di MyPo sendiri. Okey, kita ada sebenarnya 5 komponen lah. Kalau yang tadi itu patent. Tapi kalau yang penjenamaan ni adalah di bawah cap dagangan ataupun trademark. Dan bila in average lah, kita terima permohonan untuk trademark ni dalam 50,000 lah per year. Dan dalam 67% adalah daripada foreign countries. Dan kita lihat kebelakangan ni peningkatan yang sangat ketara untuk permohonan lokal iaitu dalam 7.5% every year, which menunjukkan bahawa ada kesedaran lah daripada SME tempatan. Dan dengan sekarang ni trend membuat bisnes melalui social media kan, kita pun nampak banyak perubahan lah. Macam yang saya beritahu tadi, kalau daripada MyPo kita ukur daripada pertambahan pendaftaran untuk local brand. Itu dah ada kenaikan. Ya. Tadi Puan cakap apa trend dia ada beza-beza. Apa perbezaan itu? Okay. Kalau patent tu tadi untuk reka cipta barulah. Macam yang contoh yang Cik Fitri beritahu tadi kan, itu untuk inovasi baru. Tapi kalau jenama di bawah cap dagangan. Kalau protection untuk desain luaran ni, macam kereta, desain kereta dan sebagainya, itu bawah reka bentuk perindustrian. Maknanya kalau macam Cik Fitri kita lah yang famous suka bersajak, pantun dan sebagainya, itu adalah bawah copyright ataupun karya sastra. Ya? Dan bawah copyright itu dia ada protection untuk muzik, lirik lagu, lukisan, apps ya. Apps pun semua tu bawah copyright lah. Jadi maksudnya kita kena sentiasa cakna ya. Sebab kena perhatikan mungkin pesaing telah membuat lebih kurang sama ke. Jadi sejauh mana dia punya perlindungan tu? Kadang-kadang tengok hampir sama tapi tak sama. Adakah itu juga boleh dipertikaikan supaya tidak ada langsung unsur-unsur menghampiri ciplak tu? Okey, kalau di bawah peruntukan Akta Cap Dagangan 2019 ni, dia sebenarnya hampir sama pun tak boleh. Kita akan tolak. Dia sama, identical, hampir sama, tak dibenarkan. Tapi bila dia apply, sekiranya permohonan dia tu ditolak, dia boleh berikan kita rayuan dan bagi bukti penggunaan. Maknanya sejak bila dia dah guna trademark tu dan sebagainya, dan dia kena bagikan kita penjelasan lah yang trademark dia tu sebenarnya berbeza dengan yang dah existing trademark yang dah sedia ada. Dan satu yang penting untuk kita semua tahu adalah prinsip asas IP ni dia first to file. Maknanya walaupun trademark kita ni kita dah jual goreng pisang, saya contohlah goreng pisang Fariha tadi kan, dah jual sebenarnya dah 10 tahun. Tapi you tak daftar pun IP. You tak daftar pun trademark you dekat MyPo. Lepas tu ada orang lain yang daftar. Studi punya lah. Dia memang dah ada lah kes yang sebegitu. Jadi dia first to file, tapi still kita akan buat pemeriksaan tu mengikut peruntukan akta kita. Jadi siapa yang dulu dia dapatlah. Okey. Apa tindakan yang akan dikenakan kepada individu yang menjadi lanun ni lah kan? Ciplak sana, ciplak sini. Okay. Satu lagi prinsip yang penting kita kena ingat adalah IP ni dia private rights. Private rights maksudnya di sini kita sebagai owner, bila kita dah daftar tu maknanya kita sahlah pemilik, kita yang kena ambil tindakan. Bukannya kita kena tunggu government dulu. Kita punya inisiatif. Dia macam ni ya. Macam inilah kita ada tanah kawasan rumah kita kan. Orang buat rumah pula dalam kawasan kita. Faham. Kalau kita tak report polis, polis akan anggap kita benarkan kan. So konsep dia sama. Sebab IP ni dia sebenarnya harta kan. Okey. Jadi sekarang ni dia ada 2 cara lah. Sama ada kita sebagai pemilik pergi kepada melalui tindakan civil. Maknanya kita kena kumpulkan semua dokumentation kita, sijil pendaftaran trademark kita, apa-apa buktilah. Kalau kita misalnya bisnes kita dah exist daripada tahun 80 tapi kita baru protect IP kita tahun 20-an lah, misalnya. Tetapi bukti penggunaan invoice yang pada awal you pernah buat promotion dan sebagainya tu you kena simpan kita boleh fight lah, sebagai bukti. So hire a good lawyer and then pergi court. Dan cara yang keduanya adalah through criminal offence, you pergi kepada bahagian penguatkuasa kementerian and then buat aduan di sana.
dengan bukti yang ada juga, kita boleh bagi kepada enforcement untuk dia buat tindakan lah, nak raid dan sebagainya. Cuma sebelum tu you kena kita pemilik IP ni, cap dagangan ke copyright ke tak kisahlah, kita kena kalau cap dagangan kita kena minta orang kata RV kita panggil dokumen untuk menentusahkan bahawa memang trademark itu kita punya sebelum enforcement boleh ambil tindakan. Okay. Dan kalau ada jenama ketika keripik pisang Fariha ni, dia menggunakan lambang yang menyentuh sensitiviti. Kita boleh pertikaikan tak? Boleh. Ada image-image tertentu yang terasa sensitif, yang mungkin downgrade setengah bangsa ke apa? Boleh kan? Boleh. Kita pertikaikan? Bawah dinamakan? Okey, sorry. Bawah Seksyen 24 Akta Cap Dagangan 2019 yang menyentuh sensitiviti, scandalous kepada kaum, even bentuk bendera, bunga raya, orang kata nama rasmi kerajaan sebagainya, nama negeri semua tu, itu tak boleh didaftarkan. Kalau negara luar macam trademark gambar, orang kata maaflah kalau agak sensitif, gambar orang tak berpakaian dan sebagainya dibenarkan. Tetapi kalau kita di sini, sebab dia undang-undang tu akan enforce ikut Malaysia, jadi kita akan tolak. Tempat. Termasuk kita ada buat gambar daun ganja ke, memang tak boleh lah? Tak boleh. Memang itu tak boleh. Okey. Kalau kita lihat benda ni, sebab bagi usahawan yang mungkin kategorinya macam T20 dan sebagainya, kita sedia maklum bahawa mereka ada ilmu-ilmu sebegini. Tapi kalau macam acik-acik, pakcik-pakcik kat kampung kan, kerepek kerepek pun sekarang kaya tau. Bagaimana pula kan, mereka masih lagi kurang pendedahan dan sebagainya. Itu pula bagaimana? Okey, kami ada pejabat cawangan ada 6 pejabat cawangan dan insya-Allah kita akan tambah lagi pejabat cawangan. So pejabat cawangan kami ni adalah merupakan, kita anggap marketing arms lah, untuk pergi ke tempat yang mana kita HQ tak boleh pergi. Tapi dalam masa yang sama kita pun berkolaborasi dengan state agencies, buat pelbagai program. Contohnya yang kita ada buat program IP Care program untuk SME di luar bandar, IPTU wanita yang spesifik untuk usahawan wanita, dan dalam masa yang sama kita pun ada beri dana IP, dana hak intelek untuk bantu B40 ni lah untuk memfailkan trademark dia. Dan dalam masa yang sama kita ada untuk zakat pun ada, untuk bantu perniagaan untuk ibu tunggal dan sebagainya, itu pun kita salurkan bantuan. Dan dalam masa yang sama kita akan guide dia untuk macam mana nak filekan trademark yang dibenarkan, yang maknanya boleh didaftarkan lah menerusi undang-undang kita tu lah. Maknanya sekarang ni tak semua trademark yang ada tu boleh didaftarkan. Ada yang bila apply tak semestinya lulus dia kena ada betul. Jadi dia ada proses-proses yang kita kena tahulah, kena faham. Ada proses-proses yang... Dan kami pun ada buat program ataupun training trademark DIY untuk guide SME. Kita akan beritahu maknanya ABC step lah, macam mana nak buat. Dan kita ada buat kursus juga, search maknanya sebelum nak daftar tu kita kena make sure yang kita punya SME tu dia dah tahu buat carian ataupun semakkan dengan database kita, to make sure yang trademark dia tu tak ada dalam daftar. Sebab kalau memang ada serupa hampir sama macam Cik Fitri katakan tadi, maknanya kita akan tolak lah. Jadi sebenarnya sebaik-baiknya untuk kita save cost semua ni semua pelaburan, kita kena ada ilmu-ilmu dia dululah. Maknanya make sure kita sedikit sebanyak tahulah basic macam mana nak filekan IP tu, apa yang do's and don't, dan kita filekan, buat carian sedikit study lah. So and then mungkin hire a good designer lah untuk create logo yang bagus yang selari dengan undang-undang kita, and then filekan. Biasanya kalau dah buat tu okey. Kalau kita nak buat perniagaan ni perlu juga ada peruntukan lah. Satu biasanya orang guna untuk marketing, pemasaran dan juga ada untuk perlindungan penjenamaan itu. Jenama ni dia akan berkembang peringkat demi peringkat. Mungkin setahun dua biasa, tapi kalau nanti dah meledak berkembang, perlu ada satu sistem yang unggul ini. Bila tadi saya kata perlu ada proses tertentu dan sebagainya. Kalau lah katanya saya nak tahu tempoh masa tu, kalau dah turun naik paling cepat berapa lama kita boleh dapat kelulusan kalau mengikut semua syarat-syarat yang diberikan? Okey, kita ada 2 caranya. Satu, kita ada provide expedited punya route. Yang itu 6 bulan 3 minggu sijil akan keluar. Tetapi kalau cara biasa dia 8 bulan. 8 bulan. Ini untuk clear cut case.
yang tak ada objection. Tapi kalau ada objection, maknanya objection ni dia ada dua. Objection daripada pihak pendaftar sendiri iaitu MYPO, yang mana bila mana trademark kita tu tidak mematuhi provision kita. Dan yang keduanya, sebab dalam satu proses sebelum kita nak bagi kelulusan tu, kita akan gazetkan dulu, wartakan dulu. Jadi kalau ada pihak luar oppose, itu pun dia akan melambatkan proses. Jadi kalau untuk clear cut case, macam saya beritahu tadilah, dah buat study semua dulu, itu InsyaAllah 6 ke 8 bulan tu dah keluar sijil lah. Tapi sebenarnya jangan stop bisnes dulu. Terus maknanya tak semestinya trademark register baru nak open your business, tak. Dia boleh berjalan serentak ataupun sebelum. Seiring lah. Bergantung pertikaian lah. Misalnya kalau ayam geprek Bu Fariha kan. Jadi cucu-cucu yang lain-lain cawangan ni boleh bangkang lah, tak boleh nama tu di ini. Dia kalau dengan kebenaran owner ataupun dia punya franchise ke cawangan dia sendiri, itu boleh. Tapi kalau memang rival macam tak bukan dengan kebenaran tu tidak boleh lah. Bila saya katakan tadi IP tu satu aset, maknanya antara satu kelebihan dia adalah trademark tu ataupun IP tu dia boleh generate income untuk kita melalui satu, kita boleh jual trademark kita tu, pindah milik, kita dapat one lump sum, ataupun another cara adalah kita lesenkan macam Cik Fitri katakan tadilah, kita bagi kepada beberapa pihak, jadi kita akan dapat royalty lah. Apart from kita jual produk kita, kita pun akan dapat royalty. Dapat duit untuk bisnes jugalah. Faham. Di prosesnya sangat luas ya. Betul, kena ada ilmu yang betul-betul berilmu ni kan, kena buat research, study dan sebagainya. Jadi apa pun jangan risau, jangan bimbang, sebab MYPO akan bantu juga. InsyaAllah. Mungkin nasihat Puan kepada usahawan-usahawan yang tergerak hati terbuka untuk ke depan. Okey, kami di MYPO akan sentiasa membantu semua pihak untuk mendapatkan ilmu lah mengenai basic IP, kerana kita tahu pentingnya perlindungan IP ni kepada bisnes dan juga untuk pereka cipta, pemilik IP lah as a whole. Cuma yang pentingnya kena tahu dulu apa itu komponen-komponen so that kita boleh protect IP kita secara komprehensif. Sebab dalam satu produk tu dia ada semua elemen IP. Macam dalam handphone, contohnya macam mana handphone kita tu nak berfungsi, dia adalah di bawah patent. Design handphone tu sendiri yang macam mana kita tahu dululah beberapa tahun lepas yang ada pertikaian Samsung Apple tu kan. Itu adalah bawah reka bentuk perindustrian. Itu design tu pun sendiri boleh dilindungi, dan trademark contohnya Samsung, iPhone itu adalah trademark ataupun Apple lah trademark, dan dekat produk tu dia ada label dan sebagainya, description, itu adalah bawah copyright. Maknanya dalam satu produk tu ada semua komponen IP lah sebenarnya. Dan baru-baru ni pun pasal sambal pun saya antara mangsa kat beli macam sama. Macam bukan. Tak apalah. Itu antara kan banyak kes yang tular kan. Syarikat kecil, gergasi tiba-tiba sekecil-kecil produk pun kena. Kena ada, kita kena tahulah ilmu ni sebenarnya penting sangat, sebab kita tahu rezeki Tuhan tu buat tiba-tiba boom meletup. Sebab Islam pun mengiktiraf hak milik kreativiti masing-masing. Terima kasih kepada Puan Yusniza Sharmila Yusof, Timbalan Ketua Pengarah Strategik dan Teknikal Perbadanan Harta Intelek Malaysia MYPO, yang berkongsi tentang hak tentang penjenamaan dan perlindungan dalam konteks undang-undang yang kita ada di Malaysia.